Hello, salam sejahtera kepada Dr. Safwan. Jadi kami dari Bulan 10 akan membentangkan tajuk kami yaitu pengurusan bantu mula bagi abdominal blunt trauma. Untuk pengenalan, abdominal blunt trauma ialah kecederaan akibat hentakan kuat pada bagian abdomen tanpa penembusan objek. Jadi kecederaan ini boleh menyebabkan kerusakan pada bagian dalaman seperti hati, limpa, buah pinggang, dan juga usus. Pendarahan dalaman mungkin tidak dapat dikesan dengan segera, tetapi sangat bahaya dan boleh mengancam nyawa. Oleh itu, penilaian awal dan pengurusan bantu mula yang cepat amat penting untuk mengurangkan komplikasi. Seterusnya kita masuk dalam epidemiologi. Jadi berdasarkan fakta utama, abdominal blunt trauma lebih kerap berlaku dalam sukan yang melibatkan kontak fisikal seperti rugby, hoki, dan seni mempertahankan diri. Kecederaan ini biasanya berlaku akibat hentakan ataupun pelanggaran yang kuat pada bagian abdomen. Jadi walaupun case-nya tidak sekerap kecederaan muskuloskeletal seperti terselio ataupun ketegangan otot, ia lebih berbahaya karena boleh menyebabkan pendarahan dalaman dan kerusakan organ yang serius jika tidak diberikan rawatan dengan segera. Seterusnya, jadwal ini menunjukkan contoh sukan yang berisiko mengalami abdominal blunt trauma beserta tahap risiko dan mekanisme kecederaannya. Jadi berdasarkan jadwal, rugby, hoki, dan seni mempertahankan diri dikategorikan sebagai sukan berisiko tinggi karena melibatkan tackle, perlanggaran, tendangan, ataupun tumpukan secara langsung pada bagian abdomen. Manakala bagi sukan bola sepak mempunyai risiko sederhana karena kecederaan biasanya berlaku akibat pelanggaran antar pemain atau tendangan pada bagian abdomen. Oleh itu, atlet yang terlibat dalam sukan kontak perlu lebih peka terhadap tanda-tanda kecederaan supaya rawatan dapat diberikan dengan segera. Seterusnya, nama saya Muhammad Iman Nur Hakim bin Muhammad Rahman, nama matriks BT 24160217. Seterusnya, saya akan menerangkan faktor risiko yang meningkatkan kecederaan. Pertama ialah penyertaan dalam sukan kontak seperti sukan rugby, hoki, tinju, dan seni mempertahankan diri. Yang kedua ialah hentakan atau pelanggaran berkelajuan tinggi antara pemain, peralatan, dan permukaan permainan. Yang ketiga ialah tiada atau penggunaan pelindungan yang tidak mencukupi, seperti abdominal guard. Yang keempat ialah teknik permainan yang tidak betul, terutama semasa melakukan tackle, jatuhan, atau menerima impact. Yang kelima ialah kekuatan otot teras, yaitu core yang lemah, menyebabkan abdomen kurang stabil ketika menerima hentakan. Seterusnya ialah contoh situasi berisiko. Yang pertama ialah tackle kuat dalam perlawanan rugby. Yang kedua ialah lutut pemain terkena abdomen semasa perebutan bola dalam bola sepak. Yang ketiga ialah hentakan kayu hoki atau bola kelajuan tinggi di bagian abdomen. Salam sejahtera, seterusnya saya akan menerangkan anatomi abdomen dalam konteks abdominal blunt trauma. Secara klinikal, organ abdomen terbagi kepada dua kategori utama yang bertindak balas secara berbeda terhadap kecederaan. Pertama, organ pepejal yaitu limpa di bagian kiri atas dan hati di bagian kanan atas. Organ-organ ini kaya dengan saluran darah. Fungsi limpa adalah menapis darah, manakala hati menapis toksin. Dalam case trauma, limpa adalah organ yang paling kerap cedera dan impak pada organ pepejal ini sangat berbahaya karena boleh menyebabkan pendarahan dalaman yang kritikal. Seterusnya, kedua, organ berongga seperti perut dan usus yang berfungsi untuk pencernaan. Risiko utama jika organ ini terjejas akibat trauma adalah kebocoran kandungan usus yang boleh membawa kepada jangkitan kuman yang serius. Jadi, memahami anatomi abdomen sangat membantu kita menjangka jenis kecederaan kritikal supaya dapat mengambil langkah awal untuk mencegah sebarang penyakit. Untuk slide patofisiologi, mari kita lihat pada fase pertama, yaitu bermula dengan mekanisme kecederaan. Trauma ini sebenarnya berpunca daripada dua daya utama. Pertama, daya terus,
seperti impak steering kereta semasa kemalangan atau pukulan terus pada perut. Kedua, daya pecutan atau nyapecutan, yang menghasilkan shear force atau daya ricih, di mana organ dalaman direntap daripada kedudukan asalnya akibat pergerakan mengejut. Seterusnya, untuk fase kedua, yaitu kerusakan organ dalaman. Di sini, organ terbagi kepada dua jenis kesan. Yang pertama, organ pepejal pecah. Organ padat seperti hati dan limpa sangat mudah koyak atau pecah. Disebabkan organ-organ ini kaya dengan bekalan darah, impak ini akan mencetuskan pendarahan dalaman, yaitu internal hemorrhage, yang masif ke dalam ruang abdomen. Yang kedua, organ berongga koyak. Organ seperti usus pula boleh meletup atau bocor akibat tekanan tinggi, yang berisiko menumpahkan sisa toksik ke dalam badan. Akhir sekali, pendarahan dalaman yang tidak terkawal ini akan memicu kesan klinikal akhir, yang kritikal pada sistem hemodinamik pesakit. Apabila volume darah menyusut, pesakit akan mengalami hipotensi atau tekanan darah jatuh mendadak. Sebagai tindak balas, jantung terpaksa mengepam lebih laju menyebabkan takikardia. Jika kehilangan darah ini berterusan, pesakit akan jatuh ke fase renjatan hypovolemik, yang boleh membawa risiko kematian jika tidak dirawat dengan serta-merta. Itu saja daripada saya, seterusnya saya akan sarankan kepada rekan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai mekanisme kecederaan ataupun MOI bagi optimal blown trauma. Optimal blown trauma ini biasanya berlaku akibat pelanggaran antara pemain, tendangan ataupun tubukan ke bagian abdomen, terjatuh ke permukaan keras ataupun hentakan daripada bola dan juga peralatan sukan. Situasi ini sering berlaku dalam sukan seperti rugby, bola sepak, hoki dan juga seni mempertahankan diri. Dari sudut biomekanik terdapat 5 konsep utama. Pertama ialah force ataupun daya. Semakin kuat daya hentaman, semakin tinggi risiko kerosakan pada tisu dan juga organ dalaman. Kedua ialah momentum, iaitu gabungan jisim dan juga halaju. Atlet atau objek yang mempunyai momentum yang tinggi akan menghasilkan impak yang lebih kuat apabila berlaku hentaman. Yang ketiga ialah impuls, iaitu perubahan momentum dalam tempoh tertentu. Tempoh hentaman yang lebih singkat akan hasilkan daya yang lebih tinggi terhadap badan. Dan yang keempat iaitu compression ataupun lompatan. Apabila abdomen kita menerima tekanan yang kuat, organ seperti hati dan juga limpa boleh mengalami kecederaan maupun pendarahan. Dan akhir sekali iaitu declaration ataupun pecutan secara mengejut. Perubahan halaju yang mendadak boleh menyebabkan organ dalaman terus bergerak dan mengalami kecederaan walaupun tidak luka di bagian luar badan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang protokol penilaian bagi mangsa yang mengalami abdominal blown trauma. Penilaian dimulakan dengan penilaian primer menggunakan DRABC. Huruf D yaitu danger, yaitu memastikan kawasan kejadian selamat sebelum menghampiri mangsa. R ialah response, yaitu memeriksa tahap kesedaran mangsa dengan memberikan rangsangan ataupun bertanyakan soalan yang mudah. Manakala A ialah airway, yaitu memastikan saluran pernafasan mangsa tidak tersumbat. Dan B ialah breathing, yaitu menilai sama ada mangsa bernafas secara normal ataupun tidak. Manakala C iaitu circulation, iaitu memeriksa nadi, warna kulit dan juga tanda-tanda renjatan akibat pendarahan dalaman. Selepas keadaan mangsa stabil, kita meneruskan kepada penilaian sekunder menggunakan TOTAPS. TOP bermaksud bertanya kepada mangsa mengenai lokasi kesakitan, mekanisme kecederaan dan juga simptom yang dialami. Observe ialah memerhatikan tanda-tanda seperti lebam, bengkak ataupun perubahan pada abdomen, dan touch dilakukan pada palpasi secara perlahan untuk kenal pasti kawasan yang sakit. Active movement dan juga passive movement hanya dilakukan jika mangsa berada dalam keadaan yang stabil. Dan akhir sekali, skill test. Namun bagi kecederaan abdomen yang disyaki melibatkan organ dalaman, ujian ini tidak digalakkan kerana boleh memburukkan kecederaan. Seterusnya, bagi langkah-langkah pengurusan bantu mula, langkah yang pertama adalah memastikan keselamatan kawasan persekitaran. Kita perlu memastikan kawasan itu selamat agar kita dapat mendekati mangsa untuk mengelakkan bahaya susulan seperti apa-apa yang akan membuatkan situasi itu menjadi lebih buruk. Dan seterusnya adalah melakukan penilaian DRABC, yaitu danger, response, airway, breathing, dan circulation. Jika mangsa sadarkan diri, kita hanya perlukan membuat pemeriksaan danger dan respon. Untuk airways, breathing, dan circulation hanya dibuat untuk mangsa yang tidak sadarkan diri.
Seterusnya kita akan mengaktifkan talian kecemasan yaitu EMS dengan menelpon ambulans. Selepas menelpon ambulans, kita akan merekatkan mangsa dalam posisi yang selesa, yaitu membaringkan mangsa secara terlentang dengan lutut sedikit dibengkokkan bagi mengurangkan ketegangan pada dinding otot abdomen dan mengurangkan sakit. Dan seterusnya juga kita perlu memantau tanda vital dan melarang pengambilan makanan dan minuman terhadap mangsa, yaitu dengan memantau tahap kesadaran, jarak pertamasan, dan juga warna kulit secara berkala. Selain itu kita juga tidak boleh memberi makanan atau minuman kepada mangsa untuk menghilangkan risiko muntah, sekatan saluran pernapasan, atau komplikasi pembedahan. Dan selain itu kita juga boleh merawat dan menguruskan renjatan, yaitu dengan mengenal pasti tanda renjatan seperti kulit pucat, ataupun mangsa sejuk, berpeluh, dan nadi pula menjadi cepat tetapi lemah. Bagaimana kita boleh menyelimuti mangsa dengan selimut? Kan hal ini penting untuk mengangkat suhu badan dan juga boleh meninggikan kaki mangsa. Dan sekiranya mangsa tidak sadarkan diri, kita perlu melakukan CPR jika denyut nadi jantung berhenti. Dan dengan melakukan CPR, kita boleh juga menggunakan alat AED. Seterusnya, bagian case study yang bertajuk Organ Crushing Tackle Pancreatic Ball and Splenic Artery Injury from Blunt Abdomen Trauma Playing Rugby Union. Situasinya ialah seorang lelaki yang berumur 22 tahun mengalami hentakan kuat pada bahagian abdomen semasa melakukan tackle dalam perlawanan rugby. Seterusnya, mangsa mengadu sakit yang teruk di bahagian kiri atas abdomen, iaitu left upper quadrant, dan muntah. Seterusnya, antara simptom yang atlet itu rasa ialah pertama, sakit pada abdomen semakin teruk. Kedua ialah muntah. Seterusnya yang ketiga, denyutan nadi meningkat. Yang keempat ialah tekanan darah menurun akibat pendarahan dalaman. Seterusnya, pemeriksaan yang dilakukan ialah, yang pertama ialah pemeriksaan fast ultrasound menunjukkan terdapat darah dalam rongga abdomen. Yang kedua ialah imbasan CT mengesan kecederaan pada pancreas artery limpa, iaitu splenic artery dan usus. Antara rawatan yang diberikan ialah pesakit dipindahkan segera ke pusat trauma. Yang kedua, menjalani pembedahan kecemasan laparotomi untuk menghentikan pendarahan dan membaiki organ yang cedera. Cik, call ambulance. Oke. Mai, kau ke jalan ya, Mai? Aduh, sakit perut. Sakit perut kau? Iya. Apa kau tadi? Kena tendang. Tendang? Wih, nah, bahaya nih. Hello ambulans, ada seorang lelaki tengah terbaring tetapi masih sadarkan diri. Mohon antar bantuan sekarang. Baik, kita kasih baguslah posisi kau. Jadi sekarang lutut kau kita kasih apa dulu? Next sedikit. Terus tangan kau kita kasih di sini dulu bagian abdomen. Oke, kuasa oke sudah Pak sekarang? Oke, sudah. Oke. Jadi bisa nampak kau punya kulit pun bagus, normal. Kau punya breathing oke juga, airway semua. Jadi sekarang kita tinggal tunggu ambulans lagi lah. Semua sudah ambulans. Selamat siang kamu. Kesimpulannya, abdominal trauma blunt dalam sukan sangat penting karena pendarahan dalaman yang sering tersembunyi
dan juga lambat menunjukkan simptom. Penggunaan protokol DRABC dan TOTAPS dilakukan secara pantas karena ia penting untuk menghalang komplikasi maut seperti rencetan ataupun peritonitis. Selain itu, jurulatih dan pengamal sains sukan juga perlu bijak dalam menilai impak mekanikal untuk membuat rujukan hospital dengan segera. Oleh itu, pematuhan amalan berasaskan bukti dan penguasaan ilmu bantu mula dalam sukan adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa atlet maupun seorang manusia di dunia ini.